Okay, example pertama, determine whether the following situation can be modeled by a binomial distribution. So, number of hit obtained when unbiased coin is 10 times. Okay, so maksudnya kat sini kita kena check dulu lah. Number of trial dia, N dia. Sama dengan berapa? Berapa kali dia try 10. untuk... Okay, very good. 10. So, bila 10 miss, dia fix. So, dia lepaslah untuk syarat pertama. Syarat kedua, adakah dia independent? Untuk dapat head dan tail, adakah dia independent? Lah, macam mana tahu Midu? Okay, kalau ni kan, dia cakap kat sini, dia adalah unbiased. So, maksudnya, coin awak tu tak bias. Awak punya coin tu kira coin biasa lah. Okay. So, untuk dapat head dengan tail tu, awak akan dapat sama rata lah. Sebab dia ada dua je kan permukaan coin kan. Atas dengan bawah. Kepala dengan ekor kan. So, kita akan dapat probability untuk dapat head 1/2. Probability untuk dapat tail pun 1/2. Untuk dapat head dan tail tu, adakah maksudnya untuk dapat hit tu, adakah tail tu akan kacau awak punya eksperimen tu? Untuk dia macam maksudnya macam dia kacau supaya hit tu tak dapat yang macam tu. Kalau macam tu dependent. Tapi yang ni tak kan. Dia tak buat apa-apa pun kan. Kalau kita baling tu macam gitulah. Dia tak adalah siapa-siapa pun nak kacau. So kalau macam ni, kita panggil kita punya event tu independent. Sebab dia tak mengacau sesama sendiri lah. Kita tak ada awak punya probability tu tak bergantung pun pada lagi satu tu. So yang ni independent. Okay, probability of success dia berapa agak-agak? Tadi saya dah bagi tahu dah sebenarnya. 1/2. Untuk dapat hit tu. So 0.5. Okay, so 3-3 dia lepas. So this one is binomial. Nanti saya tunjuk yang mana yang bukan independent tu. Okay, ni example 1. Example kedua. The number of black pens obtained when 4 pen are picked at random. Okay, kita nak ambil 4 pen. From a box containing. Dalam satu box yang ada 5 black pen dan 15 red pen. Okay, so untuk N, berapa agak-agak N dia? Number of trial dia. 4. Oh, very good. So this one lepas. Adakah dia independent? Dia dependent ke mana? Yes, very good. Because sekarang dia berada dalam satu box yang sama. Awak ada 5 black pen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu awak ada 15 red pen. Tu banyaklah red pen awak tu. Okay, macam ni lah lebih kurang. Bila saya ambil satu untuk yang first pen tu, misal kata saya dapat merah. So merah akan berkurang jadi 14. Biru akan jadi 5 balik lah. Tapi total dalam beg dah jadi 19. Yang pertama tadi 20. So probability kita akan berkurang. Sebab dia depend kepada first yang kita ambil tadi. Ini yang second. So ini yang kita panggil dia dependent. Sebab probability awak akan bergantung kepada yang pertama. Apa benda yang awak ambil. Sama ada merah ataupun biru. So nanti probability untuk merah dan biru akan berubah bergantung kepada first pick awak apa. Kalau merah maksudnya merah akan berkurang. Kat sini tadi patutnya 15/20. Kat sini 5/20. Tapi kalau merah kat sini dia akan jadi 14/19. Kat sini jadi 5/19. Nampak dia akan bergantung kepada yang pertama. Apa benda yang kita ambil. Kalau biru dia berkurang dekat biru. Kat merah dia tak berkurang. Ni maksudnya dependent. Okay. So kat sini kita punya ni adalah not independent. So ni not.
Okay, lepas tu the last one, probability of success dia. Adakah sama untuk setiap kali kita pick tu? Tidak. Tidak sama. Tengok daripada sini je dah nampak dah. 15/20 dengan 14/19. Tak sama pun. Kalau ni 5/20, 15/19. Ni tak sama. So maksudnya salah. Not a binomial. Okay. Okay, the last one. The last one, kita pergi kepada ni. Okay, dia kata pack of 3 seed. Given the derivative of the test that germinate is 0.8. So, and dia adalah sama dengan 3 ni lah. Okay, itulah dia punya number of trial. So, ini lepas. Dia independent ke tak independent? Germinate tu. Dia ada cakap tak dia ada kacau ke apa ke? Tak ada. Tak ada kan? So, maksudnya dia still independent lah. Dan probability of success dia dah bagi terang-terang kat situ. Memang sama je sebab dia dah bagi dalam soalan. Probability of success dia is 0.8 untuk dia germinate ni. So 0.8. So pun dia lepas. So maksudnya this one is binomial. Tapi jangan risau, dalam exam dia tak akan tanya soalan sebegini. Tak akan jawab soalan dia. Ini introduction dia. Sebab dalam exam dia dah bagi tahu dah nak pakai binomial ke apa. Nanti awak pun boleh tahu dah. Sebab binomial Poisson dengan normal memang berbeza sangat dia punya event tu. Okay, so the important part yang kita nak belajar kat sini adalah formula untuk binomial ni. Yang inilah yang kita kena tahu. Sebab nak kira, kita kena pakai formula ni. Okay, Px equal to X sama dengan NCX P to the power of X Q to the power of N minus X. Ini untuk kira probability of success in N trial untuk satu event. Okay, so N adalah number of trial. Lepas tu X adalah number of success. P adalah probability of success. Dan Q adalah probability for failure. Failure kita akan dapat from complement of success. 1 minus dengan P. Okay. Ini yang dalam kotak ni adalah notation untuk binomial. Memang always macam ni. Jangan salah tulis. Ini mesti X lepas tu curly binomial and number of trial P probability of success. Yang tu awak kena tahulah dalam soalan dia akan terus dibagi. Misal kata begini. Okay, so awak sendiri yang akan faham lah. Ini number of trial, ini probability of success. So dia tak akan bagi tahu lah. Dia tak akan bagi tahu dalam exam. Okay, so where N and P are known as the parameter of the binomial distribution. So NCI dekat situ, yang dekat atas ni tadi adalah ini formula yang panjang ni lah. Tapi actually dekat dalam calculator, kita boleh terus tulis NCI tu. Macam kita kira combination. Okay. Nombor. Lepas tu tekan shift. Tekan bahagi. Lepas tu keluarlah C tu. Sama dengan combination punya simbol. Okay. Example 2. If X equal to B. 10 dengan 0.9. Find ini. Px equal to 6. Okay. So macam mana kita nak dapatkan dia? Kita pakai formula NCX ni tadi. Dengan ni So NCX P to the power of X Q to the power of N minus X. So N awak apa? 10. 10. C berapa X? Enam. X 6. X kita ambil dekat sini. Inilah nilai X. Okay. Lepas tu probability of success berapa? 0.9. Yeah, very good. 0.9 to the power of X. Maksudnya kita ambil nilai kat sini. So 6. And then probability of failure jadi berapa? 0.1. 0.1 to the power of
Macam mana nak kira the power? 4. Sebab apa 4? 10 untuk semua number of trial tolak dengan 6. So dapatlah 4 kat sini. Okay. So kira lah pakai calculator dapat apa. Okay, bagi saya up to 4 decimal places. Dekat chapter ni mesti kena bagi up to 4 decimal places. Sebab dalam statistic table memang 4 decimal places. So dapat berapa? 0.0112. Okay, thank you. Okay, kita pergi kepada ni pula. PX lebih besar daripada 8. So, probability berapa yang saya kena kira? Dia nak lebih besar daripada 8. Saya ada sampai 10. 9. 9, very good. Dan? 10. 10. Okay, sebab 8 tu, kenapa tak masuk? Sebab dia tak ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan, dia boleh termasuk. Betul. Yang ni tak ada sama dengan. So sebab tu kita tak masukkan dia. Kalau dia ada sama dengan, kena masuk lah macam Fikri cakap. Okay, so PX equal to 9 pakai formula yang tadi lah. Sekarang kita punya X jadi 9, 10 C 9, 0.9 kuasa 9, 0.1 kuasa 1. Tambah 10 C 10, 0.9 kuasa 10, 0.1 kuasa 0. So dapat berapa? Dapat berapa? Lama 0.7361. Okay, 7361. Orang lain mana ni? Dah pergi tidur ke apa ni? Okay, kalau PX lebih besar atau sama dengan 2, macam mana kita nak kira? Kita pakai apa? Apa yang tolak? Satu tolak. Komplement dia. Kenapa kita komplement. nak pakai komplement? Sebab kalau nak ikut tradisional jauh sangat. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, betul. Kalau kita nak pakai manual, awak kena buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi masa lah kat situ. So, kita ambil komplement dia. So, satu tolak dengan apa yang kita tak nak. So, apa yang kita tak nak kat sini? Equal to berapa? 1 dengan kosong. Betul. Dengan kosong. Jangan lupa kosong pun termasuk. Dia mula daripada kosong. So, inilah awak kena kira. Satu tolak dengan PX equal to 1 dengan satu tolak PX equal to 0. Ataupun kita buat tambah dalam kurungan. So, saya akan dapat satu tolak 10 C1 0.9 1 0.1 kuasa 9 tambah 10 C0 0.9 kuasa 0 0.1 kuasa 10. So dapat berapa? Zero. Besar sangat nombor. Ya ke? Kau salah kira lah tu. Kosong point berapa? 999 maksudnya. 99. Kalau bunda kan dapat 1 lah.
Tapi kita nak ni, kita nak dia punya 4 decimal places, kita bagi 9999 lah. Okay. Dapat idea. Okay, so kita pergi example 3. Kejap, orang lain ni mana ni? Cuba keluarkan suara anda sekejap. Ada je madam. Okay, ada. Amar ada. Jen ada. Dia memang ada. Ada madam. Isyad ada. Syami mana Syami? Koci dan juga Nurin. Dengan Alip. Alip tadi dengan siapa? Alip dengan Amar kan? Ada. Okay. Syami? Dengan Nurin. Mana Nurin dengan Syami? Dating ke? Saya kat PKP madam. Nurin mana Nurin? Terkeluar tadi madam. Tengok. Budak ni. Ish. Okay. So kita tengok example 3. Example 3, a four-sided. Okay. Ni kena baca betul-betul tau. Sekarang cerita pasal dice tapi dia four-sided. Bukan six-sided. So awak jangan tersalah. Okay, baca soalan betul-betul. Okay, is thrown 5 times. Okay, if X denotes the number of 4 obtained. Kita nak number of 4 yang obtained untuk X kita. Describe the distribution of X and find Px equal to 3. Okay, so first of all, saya kena letak distribution dulu. Okay, X binomial. Apa N saya? 5. Okay, 5. Apa probability of success saya untuk dapat number 4? 1/5. So 0.2. Kenapa 1/5? 1/4 lah. Tak tahu. 4/5. 1/4 sebab sekarang ni cerita pasal four-sided dice. So maksudnya kalau ada four-sided dice, maksudnya kita ada satu. Pembukaan pertama ada 1. Pembukaan kedua ada 2. Yang ketiga 1, 2, 3. Dan yang keempat 1, 2, 3, 4 lah. Okay. So sekarang kita nak tahu berapa probability of success kita untuk kita dapat ni pembukaan 4 ni. So dia adalah 1 daripada 1, 2, 3, 4 permukaan. So jadi berapa? 0.25. Ya, 1/4 ataupun 0.25. Okay, so inilah probability of success awak. Jangan tersilap. Kalau dia daripada 6 permukaan, then dia akan jadi 1/6 lah. Tapi disebabkan kat sini four-sided. So kita ambil 1/4. Okay, so kita nak Px equal to 3. Maksudnya 10 C3 0.25 kuasa dengan 3. 0.75 kuasa dengan 7. Okay, komplement kepada sukses. So, dapat jawapan? 10 pula dah. Jangan salah saya kira. 10 ni soalan tadi. Ini 5 je weh. Lepas tu, dekat sini 2. Mengarut pula. Okay, 5. Sebab number of try awak 5 je. So, jawapan awak ada berapa? 0.0879. Okay, 0.0879. Okay, kita pergi example 4. In a biology examination, 45% of students pass. If a class of 20 students took the examination, find the probability that exactly 50 students pass. Okay, so first kita tengok binomial dia binomial apa Number of success? Number of success pula. N. Number of trial. 20. Yes. Probability of success? 45/100. 45/100. So dapat 0.45. Okay, betul? Okay, so ini binomial kita. Saya nak cari exactly 50 student pass. So, saya akan tulis Px equal ke lebih besar, kecil? Apa benda? Kita nak exactly. Equal. Equal. Betul?
Dan dia masukkanlah dalam formula awak. Okay, kalau B. Saya nak ni keluarkan dulu maklumat daripada soalan. Okay, B sekarang dia nak at least 2. So, saya punya notation. PX. Lebih besar, lebih kecil. Sama dengan? Lebih besar atau sama dengan 2. Okay, very good. Lebih besar atau sama dengan 2. Mesti kena ada sama dengan sebab saya kata at least 2. Maksudnya sekurang-kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2. So, saya nak 2, 3, 4 and so on. Okay, itu maksud dia. So, kalau PX lebih besar atau sama dengan 2, macam mana kita nak kira Macam tadi. Betul. Satu tolak dengan PX equal to 0 dan PX equal to 1. Jangan kira ni lah. Jangan kira 2, 3, 4, 5 sampai 20. Penat nanti awak. Okay, C pula. More than 16. More than. Lagi besar. Ada sama dengan tak? Tadi. Kenapa? Sebab dia modern je. Dia nak more than 16. Dia nak lebih dari 16. So 16 dia tak nak. Dia nak lebih daripada 16. Okay, so lebih besar daripada 16. Yang ni terpaksa lah. Pakai 17, 18, lepas tu 19, 20. Semput jugalah nak buat benda ni sebenarnya. Sebab yang ni saya tak ajar lagi guna table. Sebenarnya boleh pakai table tau. Tapi ni kita nak fahamkan dulu soalan. Okay, D pula. Not more than one student. Below than 1. Below than one. Masuk ke tak masuk satu? Tak. Tak masuk juga. Saya Masuk. nak tak lebih dari satu. So satu saya nak tak? Nak. Nak. So masuk So bila dia masuk, maksudnya kita kena kira P x equal to 0 dan P x equal to 1. Okay, ni not more than. Maksudnya saya tak nak yang lebih dari satu. Tapi satu tu saya nak. Maksud dia macam tu. Tadi more than 16. More than 16. Saya tak nak 16. Saya nak yang lebih daripada 16. Okay, yang lebih kurang macam tu lah. So saya bagi jawapan akhir. Nanti awak kira. Kalau tak dapat tu bagi tahu saya. Ni patutnya dapat 0.0049. B patutnya dapat 0.9999. C patutnya dapat 0.00003. Dan D, ni lagi banyak dia punya ni kosong. 2, 3, 4. Okay, dia dapat 4 kosong kat depan sebelum 1. Okay, dan? Dan madam. Okay, so sekarang kita nak pergi kepada table. Okay, binomial table. Ni lah yang saya suruh ambil tu nanti. Tapi saya ada bagi kat awak dalam WhatsApp group statistic table in PDF format. So, kita boleh pakai yang tu dulu lah. Okay, as the number of trial and gets larger, the calculation become tedious. Okay, therefore, binomial table is used instead. The tabulated value is for the probability in the form of, okay, ni kena ingat dia bagi jawapan bukan x equal to. Kalau dekat dalam table, dekat nombor 2 ni, dia bukan bagi jawapan untuk x equal to 2. Dia bagi jawapan untuk x lebih besar atau sama dengan 2. Tu awak kena ingat. Okay? Yang ni dia bagi dalam table. Bukan equal, bukan exact. Dia bagi at least nombor tu. Untuk at least. Where x is the number of success. The table below shows part of the probability values that will be used in this topic. Ni contoh lah. Okay, for example, saya besarkan sikit, nampak macam kecil. Okay, for example here, kita nak tengok yang ni saya ambil yang first punya example ni. N20, P0.35, kita nak baca untuk PX lebih besar atau sama dengan 7. Okay. So, kita tengok kat sini. Tengok N dekat sini. Dia mesti 20.
Lepas tu probability of success ni dekat atas ni. Jadi saya nak 0.35. So saya akan tengok dekat 0.35 je lah kat sini. Okay. And then saya nak probability untuk X lebih besar atau sama dengan 7. So awak tengok dekat bahagian sini. Cari nombor 7. Sebab kita nak lebih besar atau sama dengan. So kita boleh terus baca dari tabel. Okay. So saya dah nampak nombor 7 saya dekat sini. So pergi highlight pergi sampai dekat 0.35 ni. So jawapan yang dekat situ lah kita ambil. Kat sini lah. 0.5834. Okay, itu cara nak baca dia. Kalau N20, N yang sama, tapi kita nak pergi 0.5. So awak kena pergi dekat 0.5 punya section ni. Ambil untuk PX lebih besar atau sama dengan 6. So maksudnya dekat 6, kita pergi sampai itu. So kita dapatlah 0.9793. Ingat dia mesti baca lebih besar atau sama dengan. Bukan Z. Bukan X sama dengan 7. Bukan X sama dengan 6. Okey? Boleh ke? Boleh madam. Okey, kejap saya nak buka ni statistik table. So saya kena share the whole screen. Awak pun buka dekat dalam WhatsApp tu. Kita tengok bersama-sama. Tapi yang ada 2 device lah. Kalau tak ada 2 device, terpaksalah tengok bersama dengan saya kat sini. Okay. Sekejap Then now, my entire screen to share. We have saya punya view sikit. Okey, boleh ke? Nampak ke dua-dua benda? Sekejap. Saya tunjuk ke bawah ni. Example 5 dengan dekat sebelah ni statistic table. Boleh tak nampak? Dua-duanya. Ini kenapa pula ni? Okay dah. Nampak dua-dua? Sebelah-sebelah. Table of binomial probabilities dengan example 5. Nampak? Nampak? Nampak. Okay. So, kita nak buat soalan pertama ni. Okay, soalan pertama. If X equal to B, 20, 0.35. Okay. 20 dengan 0.35. So, by using binomial, find PX lebih besar daripada 5. Okay, ni kita kena cari dulu ni. 20 lepas tu 0.35. Okay, so kita tengok kat table ni. Okay, kat table yang saya highlight ni. Saya akan pergi cari 20 kat N ni tau. N ni, tengok ni. Ni tak sampai lagi kan? Dia baru 10. So, awak pergi ke muka surat sebelah. Pergi muka surat sebelah sampai kita jumpa 20. Yang inilah 20 kita. Boleh? Boleh. 20? Boleh. Okay. Lepas tu, awak pergi ke sebelah atas ni pula cari 0.35. Alamak, tak ada. So, tak boleh lah dekat sini. Kena cari lagi tempat lain. Sebab dekat atas ni tak sampai 0.35 ni. Tu baru sampai 0.09. Okay, so kita cari sampai kita jumpa 0.35 dekat atas tu. Baru kita jumpa kat sini. Ni 0.35. Okay, dekat muka surat ni. Tapi dekat sini N awak ni masih belum ada 20. So pergi ke next page. Next page lagi. Yang ni sampai 15 je? Tak sampai lagi.
Okay, kat sini baru ada 20 dan ada 0.35. Barulah saya boleh guna tabel ini dekat page ni. Okay. So, sekarang kita nak lebih besar daripada 5. Okay, lebih besar daripada 5. Adakah kita akan ambil dekat 5? Kita ambil kat 6. Yes, very good. Ini sebab dia tak sama dengan tau. So, bila dia tak sama dengan, awak kena ambil the number next of it. So, lebih besar atau sama dengan 6. Dia mesti sama dengan, baru kita boleh baca terus dari tabel. So, dekat tabel tadi, yang 6, 20, ini 20 ni. Lepas tu 6, awak akan dapat dekat sini. 0 point berapa? 754. Okay, 0.7546. Sekejap saya besarkan sikit tu tak? Tak boleh. 75 macam besar sangat bolehlah besar sikit kat situ. Okay, 0.7546. Okay, kalau 2 sampai 7. Macam mana pula kita nak kira Okay, kalau 2 sampai 7 ni, maksudnya saya ada kotak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Tapi saya nak 2 sampai 7. 2, 7 tak termasuk. Okay. 2, 7 tak termasuk. So saya tak nak colourkan 2, 7. Saya nak ini. Dan saya colourkan sampai 6 je. Okay. Daripada tabel, kita akan dapat bacaan P. Kalau daripada sini ke sana. Okay. Dia akan dapat bacaan PX lebih besar atau sama dengan 3. Ini bacaan kita dari tabel yang kita akan dapat. Tapi saya bukan nak semua sekali sampai habis ni. Saya nak sampai sini je. Okay. So yang ini daripada tabel saya akan baca PX lebih besar atau sama dengan 6. Boleh ke? Sebab saya nak kawasan ni. Boleh, madam. Okay. So, awak kena buat bacaan dekat 3 daripada tabel tolak dengan bacaan dekat 6. Okay. So, kita tengok dekat 3 Dekat 3 ni tempat tadilah 20, 0.35. Dekat 3 dekat situ pula. Okay. Dekat 3 ni, saya akan cari 0.35 kat sini lah. 0.9879. 0.9879 tolak dengan dekat 6. Dekat 6 yang tadi kita dah baca tu. 0.7546. So, dapat berapa? Madam. Sekejap, dekat 6. Ah, Bukan. dia 7 lah kan, madam? 7. Ya Allah. Okay. Saya salah baca. Betul-betul. Sorry. Dekat 7. Sebabnya kita dah ambil ni dekat sini. Ni dekat sini. Nampak? So, ini kotak untuk 3. Ini untuk 7. Okay, sorry. Salah. So, kita kena bacalah kat sini. Untuk kotak 7. Ni 7. Kita dapat 0.5834. Okay, so dapat berapa jawapan? 0.4045. Betul. Okay, kalau PX less than 4, kita kena kira apa? Saya buat kotak. Okay, 4, 3, 2, 1 and so on lah. Okay, saya nak yang less than 4. Maksudnya di sini ke belakang. Macam mana saya nak buat kalau nak baca dari tabel? Kita ambil daripada kosong. Lepas tu kita tolakkan dengan 4. Kosong maksudnya kita dapat 1 lah. Okay, probability untuk semua.
Kosong tu satu lah. Sini sampai sini. Maksudnya sini, dia punya probability adalah satu. Semua ni. Terus saya kat sini. Satu. Okay, probability dia. So, ni untuk semua tau. Maksudnya sampai ke tepi-tepi ni lah. Okay, ni untuk semua. Tapi disebabkan saya nak yang kurang daripada 4 sahaja. Saya nak kawasan biru je. So, saya kena tolakkan lah dengan yang sini. Probability yang sini ke sini. Saya kena tolakkan. Sebab yang ni saya tak nak. So, yang ini dekat palang. Px lebih besar atau sama dengan 4. So, awak kena buat 1 tolak Px lebih besar atau sama dengan 4. Barulah dapat kawasan yang dekat belakang tu. So, kita dapat berapa? 1 minus 0.9556 equals to 0.0444. 0.044. 0. 0.0444. Okay. Okay, yang ni kat sini kalau siapa yang tak nampak PS muka tu fall kat sini lah. Kat sini. Atau awak tengok kat sini. 9556. Okay. Okay, so that's all for today. So, kita akan sambung pada minggu hadapan, hari Isnin. Kita jumpa dekat kelas lah. Nanti senang nak baca table bersama-sama. Okay, thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. madam. Betul.